A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan takdirnya Allah taala menghimpunkan kita pada petang ini. Terima kasih pada bahagia Prof ni apa? Dr. Prof kita lupa dah. Rais, aduh, petang pun dah lupa Prof Rais yang lama tak jumpa ya. Begitu juga Dr. Haji Syuib Pasima yang tak lekang, selalu mesej tiap hari boleh kata mesej. Tak Haji Syuib mesej, Haji Sima mesej, ingat hari Ahad 3 petang, ingat hari Ahad 3 petang. Jadi alhamdulillah ya, petang ini Allah Taala menjumpakan kita. Dan ini mungkin pertama kali kita bersua di dalam majlis ilmu ini, walaupun saya dah banyak kali sampai berjumpa dengan Dr. Rais dan lain-lain, Prof Rais kat sini. Masyiral muslimin, diam tak diam kita sekarang ini sudah pun masuk pertengahan Sya'ban. Maknanya kita dah lepas dah hari ini dah masuk 15 dah 16 Sya'ban. Ya, dan 16 Sya'ban maknanya kita tinggal 2 minggu lagi untuk kita bertemu dengan satu bulan yang cukup besar, satu bulan yang mulia itu, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Masyiral muslimin, ya, kalau nak kirakan tentang Ramadan ini, kita ni dah tak kurang pada 40 tahun dah. Saya rasa yang ada depan ni tak kurang pada 40 tahun, malah 50 tahun dah bertemu dengan Ramadan. Ya, kita berjumpa dengan Ramadan ni dah 50 tahun. Kalau umur kita 50, dah 50 tahun kita bertemu dengan Ramadan. Ya, bermakna Ramadan ini bukanlah benda yang asing bagi kita. Kita setiap tahun kita bertemu, tetapi berbagai-bagai kaedah cara dan bagai persepsi insan apabila bertemu dengan Ramadan. Sebab itu ya, dalam Mukhalafatul Ramadan, Syekh Abdul Aziz Sad'an dia menulis tentang buku dia di antara yang diterjemahkan dengan tajuk jangan jadikan puasa anda sia-sia. Jangan jadikan puasa anda sia-sia. Diterjemahkan atas tajuk itu, di mana Syekh Abdul Aziz Sad'an menyebut tentang beberapa kategori insan, 6 jenis manusia yang bila mari Ramadan ini. Ya, manusia ini apabila berhadapan, berkomunikasi dengan Ramadan ini ada berbagai-bagai jenis. Yang pertama kata Syekh Abdul Aziz Sad'an, manusia yang bila dia kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Bila mari bulan Ramadan, dia pun keluar balik, jubah dia, baju Melayu dia, kepiah dia apa semua, kelekong dia apa semua, dia pun packing dan nampaklah muka dan wajahnya di masjid. Maka pada waktu itu masjid dan surau penuh melimpah sampai keluar.
Ya. Dan dia hanya wujud di bulan Ramadan. Kerana bagi dia seolah-olah agama ini, Allah Ta'ala ini perlu disembah hanya di bulan Ramadan. Apabila berlakunya peristiharan bahawa malam ini, besok adalah dengan ini saya penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu mengisytiharkan bahawa besok raya, maka malam tu mulalah wajah dia pun hilang dan tidak akan timbul lagi, dia pun terus raya dan kita hanya berjumpa dia bila Ramadan akan datang, itu pun kalau umur dia panjang. Ini orang yang pertama, wajah manusia yang pertama, dia hanya kenal Allah apabila mari Ramadan. Tak apalah, sekurang-kurangnya sebulan, dalam setahun tu dia wujud juga. Ya, habis je raya, jangan, tak ada lagi dah. Kita tak tahu, nampak wajah dia. Itu satu. Ada yang kedua, yang mereka ini merasakan bahawa Ramadan ini adalah bulan puasa. Yang dia menganggap bila mari bulan Ramadan, itu bulan puasa. Ya, maka dia hanya fokus puasa. Ya, yang lain dia tak enak. Maka bila puasa, lawan dia berbuka. Puasa, lawan dia berbuka. Maka yang dia tahu bulan puasa ini mana bazar Ramadan yang bagus. Bazar Ramadan kat sini. Kalau nak dapat ini nak kena. Ayam percik nak kena pergi cari kat mana. Bazar nak ni, bazar kat mana. Semua bazar dia tahu. Ya, sebab itu bila SOP apabila PKP baru ni, dia rasa Ramadan tahun ni dia kata tak meriah. Sebab dia bukan kerana tak meriah apa, bukan kerana dia tak boleh pergi solat tarawih, tapi kerana dia tak boleh cari bazar Ramadan. Jadi bagi dia tak meriah bulan Ramadan itu kerana dia puasa lawan dia berbuka. Maka dia tidak akan miss tiap hari. Dia mesti sampai di bazar Ramadan. Maka dia pergi yang pertama, dia masuk dari hujung sini, dia tawaf kudum dulu, selamat datang, dia pergi sampai ke hujung. Lepas tu dia patah balik. Ya, patah balik. Yang patah balik tu, barulah dia beli satu, dua, tiga jenis lagi. Dia beli. Itu kira tawaf ifadah lah tu. Tawaf rukun dia tu, dia dapat lah. Lepas tu, dia tak cukup. Dia tawaf kudum, tawaf widak lagi sekali. Ya, dia tawaf widak lagi sekali. Tengok takut ada apa yang tercicir. Sebab dia berasa ya tangan dia ni masih ada lagi ruang-ruang kosong untuk disangkut. Maka dia buat tawaf widak. Barulah dia boleh beredar. Dan inilah yang dia lakukan setiap hari, setiap petang. Ya, sepanjang Ramadan. Maka dia rasa bahawa Ramadan itulah berpuasa itu dengan dia memenuhi ya selera untuk berbuka. Maka bagi dia Ramadan adalah bulan puasa, iaitu untuk dia berpuasa, selepas itu dia kena berbuka puasa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang jenis mereka ini yang puasa, bagi dia puasa ni satu macam azab, tapi dia puasa. Ada jenis macam tu. Bila dia puasa ni tak boleh buat apa dah. Ya, orang lain pun puasa, tapi puasa dia ni tak larat buat apa dah. Dia tahu dia baring tidur itu je lah. Habis sangat kalau dulu ambil surat khabar. Sekarang surat khabar dah tak ada. Kalau tidak berselerak surat khabar tu jatuh. Sebab bukan kerana ni, terlepas kerana lena je. Hidup dia dari pagi, lepas subuh apa semua, lena. Bangun tengah hari, semayang sekat apa semua, pusing-pusing, lena. Kerja dia lena aja. Ya, bini suruh pergi kedai pun tak boleh dah. Dia kata tak larat dah. Pergilah bang pergi kedai. Belilah apa yang patah, belilah, tolonglah bang, beli apa ni, santan ni nak masak bubur ni. Nak bubur kacang, kau juga nak buka, kata tadi suruh masak bubur kacang. Dia kata pakailah apa-apa susu ke apa ke. Tak larat ni, penat nak begini dia kata. Ya, tak larat. Yang dia tahu dia lena dan lena dan lena. Ini jenis yang manusia. Dan kita ingatkan bila siang lena, malam dia boleh berjaga qiyam. Ya, malam dia berjaga. Tak boleh tidur lah, dah siang tidur banyak. Malam. Tapi dia habiskan malam itu bukan untuk qiyam, bukan untuk tadarus, bukan untuk tilawah, bukan untuk dia menghidupkan malam. Tapi dia hidupkan malam dengan cerita, buka filem tu, lepas tajuk ni, lepas itu. Dan itulah dia habis sepanjang malam. Dan akhirnya pukul 1, pukul 2,
dia pesan kat bini, jangan kejut lagi lah abang. Abang ni dah sahur dah tadi, jangan kejut dah. Dia nak lena balik, besoklah timbul. Maka kata di Syekh Abdul Aziz Sadaan, ini adalah manusia yang jenis kategori yang bila dia puasa, dia tak boleh buat lain lah. Itulah kerja dia, tidur. Yang itu insan atau kategori yang keberapa? Keempat. Ketiga. Ya? Kategori manusia yang keempat. Yang mereka ini bermusuh dengan Ramadan. Yang Ramadan ni macam satu penyiksaan bagi dia. Ya, dengar nak mari Ramadan je macam-macam penyakit timbul. Ya, mari Ramadan je dia allergic betul. Ya, dia kalau boleh, ya, Rejab, Syaban, Syawal. Tu dia nak. Rejab, Syaban, Syawal. Ramadan tu kalau boleh skip, dia nak skip. Ya, dia Syawal tu awal-awal lagi, dia dah ready dah Syawal. Ya, kita tak ada apa lagi. Kita baru duduk berkira nak start Ramadan. Dia dah tempah dah. Ya, baju Melayu dia dah set dah untuk pagi raya yang ni, untuk nanti nak pergi ni yang ni. Dia 3-4 pasang lah. Ya, ni warna hijau, saat ni warna biru, ada petang saat ni warna kuning. Dia dah siap apa semua. Tapi bab puasa, bab ibadat lain, dia cukup allergic. Dia tak mau. Tapi tang raya, dia memang nombor 1. Ya, dia puasa tak larat. Raya, ni jenis hantu raya. Ya, siang pun dia makan kedara. Ya, apatah lagi dia nak tunggu raya aja. Jenis hantu raya ni, dia bab raya aja dia tahu, bab puasa dia tak mau. Ini ada manusia yang jenis kategori yang keempat. Yang kata di Syekh Abdul Aziz Sadaan. Ya, baik. Yang kelima, kata di Syekh Abdul Aziz Sadaan, yang ada orang yang jenis puasa, tetapi dia puasa yang hanya tak makan, tak minum. Tetapi selain pada itu, biasa je. Selain pada itu, dia tidak ada ambil kisah, ambil hirau, ambil peduli. Ya, melentang, ya, membujur lalu melentang patah. Semua dia berdal. Ya, mata dia, mulut dia, telinga dia tidak pernah berpuasa, tapi dia hanya puasa tak makan, tak minum saja. Ya, mata dia tengok bukan-bukan, dia masih lagi melayan gambar-gambar, cerita-cerita, filem-filem yang tak sepatutnya dia tengok. Telinga dia mendengar, ya, nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang tak selera sebagai seorang yang sedang berpuasa untuk dia tengok. Ya, dan begitu juga mulut dia tidak pun ditutup untuk bercakap dan berkata perkara-perkara dusta, perkara-perkara merapu, merepek, untuk mencerca, menghina, untuk mengumpat dan sebagainya. Maka orang ini hanya dia berpuasa daripada lapar dan dahaga sahaja. Ya, ini adalah jenis manusia yang kelima. Dan manusia yang terakhir, manusia yang keenam ini, kata di Syekh Abdul Aziz Sadaan, ialah manusia yang tidak sabar. Mereka ini menantikan kedatangan Ramadan. Mereka ini rindu sangat bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Mereka tak sabar-sabar lagi untuk bertemu dengan angin Ramadan. Sentiasa mendoakan untuk dapat berjumpa dengan Ramadan. Dan apabila Ramadan telah berlalu pergi, maka mereka akan merasakan satu kehilangan dan mereka bersedih kerana benda yang mereka harapkan untuk kekal dengan mereka itu sudah nak berpisah dengan mereka. Maka inilah di antara kategori manusia yang menjadi yang diwakili oleh para sahabat dan salafus salih dulu. Mereka 6 bulan lagi nak mari Ramadan, mereka dah bersedia menyambut, tak sabar lagi dah nak tunggu Ramadan. Ya, kita duk berasa berbelah bagi lagi. Tinggal 2 minggu. Rasa kalau boleh lambat sikit pun tak apa lagi. Dia duk berasa macam tu. Ya, tapi yang keenam ni, jenis manusia yang keenam ini, dia tak sabar. Sebut 2 minggu, rasa aduh jauhnya, lamanya. Sempat dah aku sampai ni. Kerana mereka tak sabar lagi nak tunggu kedatangan Ramadan ini. Ya, yang keenam ini.
Sahabat-sahabat mereka apabila nak muka semua berseri-seri cahaya, semua nak seronok bila nak dengar mari Ramadan. Kita wallahu alam lah, masing-masing lah. Ya. Bila mereka sampai masuk Ramadan, maka mereka menggunakan setiap ruang, setiap inci, setiap sudut yang ada untuk mereka penuhi Ramadan itu, dan mereka amat runsing atau mereka amat sedih apabila Ramadan itu nak beredar daripada kehidupan mereka. Karena bagi mereka, itulah Ramadan yang terakhir yang mereka rasa mereka dapat kecapi, sedangkan Ramadan yang akan datang belum tentu milik mereka. Maka sebab itulah, ya, mereka ini adalah orang-orang yang dijanjikan dengan janji-janji yang Allah dan Nabi SAW menyebutkan kelebihan-kelebihan mereka ini. Maka daripada apa yang saya sebutkan tadi, kita tengoklah kita berada di kategori mana. Nombor 1 kah, nombor 2 kah, nombor 3, nombor 4, nombor 5, ataupun yang terakhir yang nombor 6. Kalau kita berada di nombor 6, bermakna kita di antara orang-orang yang pastinya, ya, Ramadan ini adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sayangnya kalau kita tidak berada di nombor 6, kita berada di 1 ke 5, maka masih ada ruang dan peluang untuk kita perbetulkan tekad kita, kerana kita belum pasti bahawa Ramadan yang nak datang ini dan Ramadan yang ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, kerana kita tak tahu ajal maut kita bila kita akan, ya, berjumpa. Berapa ramai sahabat-sahabat kita, berapa ramai kawan-kawan kita Ramadan lepas sempat kita berjumpa, Ramadan lepas, raya lepas kita berjumpa, bersalam lagi dengan dia, tapi Ramadan ni dah tinggal kenangan, dia dah tak diberi peluang. Maka sebab itu kita berdoalah, mudah-mudahan kita mendapat Ramadan. Ya, berdoalah, dan doa ini adalah penting di dalam, ya, persiapan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita menceritakan, membicarakan maaf, ya, agak sehari dua ni batuk sikit. Tapi bukan tak ada positif apa tau. Lah ni kalau orang batuk, orang sesemua, dia kata pergi cek ke belum? Saya dah cek dah. Tak ada tu. Memang, ya, sehari dua ni sikit. Dan ya, mungkin ajar cuma setahun minggu lepas saya hari Isnin, ya, saya balik kampung, ya, kerana bapa mertua saya, ya, dia apa ni, kena stroke ni. Saya balik hari Jumaat, ya, saya bawa dia mari ke rumah saya di Kelang, dan ya, 23 tahun, ya, lebih sejak saya berkahwin lah, dengan anak dia, jadi pak mertua saya lah kan, ya, berkahwin dengan anak dia, dia jadi pak mertua lah. Dia tak pernah jejak atas kereta saya. Saya dah pakai 3 biji kereta dah pun, ya, sejak kahwin sampai sekarang dah 3 biji kereta, ya, dia tak pernah pijak naik kereta saya. Walaupun naik belah ni, turun belah ni pun tak pernah. Dan dia memang allergic, tak boleh naik kereta. Kalau naik dia pening, ya, dia tak tahan, muntah. Tapi bila balik hari tu, saya pelawar dia. Abah, payah ni abah nak duduk seorang, siapa nak jaga ni nanti apa ni? Jom. Sebab dia memang duduk seorang. Adik ipar saya dia yang pagi, sebab adik ipar pun dia jaga mak mertua dia yang memang uzur juga. Jadi pagi dia akan masak-masak kat mak mertua dia, dia akan tinggal, dia mari kat rumah pak mertua saya ni, dia akan ini pula uruskan pak mertua, tapi dia boleh urus ni pak mertua saya ni kuat. Ya, dia boleh apa semua, masak-masak apa, tinggal nanti tengah hari dia akan pergi sekolah kerana dia guru juga. Dia mengajar sekolah. Jadi dia mengajar petang, jadi dia boleh begitulah. Rutin dia, petang dia baliklah, pagi besok dia mari, begitulah kerja dia. Tapi seminggu yang lepas tu dia kena stroke, jatuh, jadi dia dah tak boleh urus diri apa semua. Ya, kita balik apa semua. Jadi saya pelawar dia, abah, jom pergi duduk dengan saya lah. Saya bawa pergi. Dia kata, boleh ke nak pergi? Boleh abah. Ya, dia kata tak boleh tahan naik kereta. Tak apa, saya cari ubat. Saya bagi abah makan ubat tu mesti insya-Allah. Saya kata, abah tak ni, abah sedar-sedar duduk di Kelang je. Tahulah abah ni anak. Dia kata boleh.
Sehari sebelum mari dia pesan suruh buat bawa ni apa semua ni. Saya kenyit mata kat adik ipar saya, tak payah labur banyak-banyak dia nak pergi ke mana pun. Ya, dia suruh bubuh dulu, suruh kasut lah apa semua. Dah paralyze, dah ni nak apa nak kasut lagi kan. Jadi bawa mari duduk kat rumah saya. Ya, bawa mari hari Jumaat duduk kat rumah. Jadi tak apalah. Nak ceritanya dia cakap agak tak lama lagi nak puasa ni. Kata memang tak lama lagi, kita dalam 2 minggu lagi dah nak puasa. Dia kata kalau abah tak boleh puasa macam mana? Tak boleh. Tak apa abah tak payah puasa lah. Ya. Keadaan abah ni abah tak perlu puasa, ya, nanti saya bayar fidyah. Dia kata berapa tolong kira? Tak apa. Tu saya bayarlah, kata tak payah nak kira. Tak apa, dia kata duit abah tu ada. Dia kata nanti dulu. Ya, kita tak puasa lagi macam mana nak bayar fidyah? Kata nantilah kita puasa dulu, bila tak boleh puasa baru kita bayar fidyah. Dia kata itulah. Ya. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumaat dia mari, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Pagi Rabu tu Allah Taala jemput dia kembali. Jadi tak sempat, memang hajat dia untuk ni tak sempat lah. Itu yang saya kata, ya, rezeki masing-masing belum tentu kita dapat lagi. Jadi bapa betul pagi saya bangun subuh, saya bangun pagi, subuh bangun ni kan kita puasa putih kan. Jadi saya bangun, anak-anak apa semua isteri, kami bersahur, tengok dia duduk di tepi tu, nampak macam dia tidur. Saya pun lagi 5 minit nak masuk subuh, saya lalu tengok dia macam tidur, saya pun pergi masuk bilik air. Saya keluar dari bilik air je, isteri saya dah panggil dah, bang, ya, tengok abah je, abah macam senyap dah. Hai, dia betul. Saya pun terus pergi tengok-tengok, memang rasa dah senyap dah. Tak ni apa semua, kata tak apalah. Kau kemal-kemal lagi. Kita nak pergi semayang dulu. Pergi semayang, balik semayang subuh, baru saya call ambulans, suruh datang cek, memang dia dah pastilah. Tapi nak ceritanya, ya, Allah Ta'ala memberi rezeki untuk kita bertemu Ramadan ini, gunakanlah sebaiknya. Karena sampai satu ketika, macam pak mentua saya ni, dah memang dia di antara kuat, dia tak pernah. Tahun lepas saja dia tinggal 2 hari. Lepas tu dia gaduh nak qada balik. Saya kata tak apa bah. Umur 79 dah. Tak payah nak qada lah. Saya kata nanti saya bayar fidyah. Tapi tahun lepas dia paksa diri saya. Dia paksa diri dia. Ya, boleh sampai habis. Dia tak tinggal. Tahun lepas. Tahun yang balik asana awal PKP hari tu dia tinggal 2 hari. Ya. Tapi itu kita nak menceritakan tentang bagaimana ya Ramadan ini hanya datang, dia pilih kepada siapa saja. Dan siapa yang dapat bertuah, cumanya bagaimana kita nak mengisi Ramadan ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita tengok ya ibadat, ya, bila kita sebut ibadat ni dia mesti kembar siam dengan doa. Ya. Itu kita kena ingat. Ibadat dia kembar siam dengan doa. Sebab tu kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ibadah dengan minta tolong itu kembar. Hayya 'alas salah, datang solat. Hayya 'alal falah. Apa jawapan kita? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, ya, melainkan kekuatan yang kau berikan untuk kami datang solat ini. Itu saja jawapan kita. Maka kita serah kepada Allah. Begitu juga dengan ibadat Ramadan. Bila kita nak beribadat, dia mesti minta kepada Allah. Ya, Ramadan banyak ibadat dalamnya, kita kena minta. Maka berdoa itu penting. Sebab itu kita tengok salafus saleh dulu berdoa. Bila nak mari Ramadan, mereka minta banyak doa-doa yang maksur, yang warid, yang sahih ya, daripada Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Tapi ada juga doa-doa yang kita amalkan tapi tidak sampai peringkat sahih dan ada mungkar. Umpamanya doa yang selalu kita duk dengar orang duk baca. Allahumma balighni fi Rajaba wa Sya'bana wa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa ini ada, doa ini
boleh, tetapi kedudukan dia mungkar, hadis mungkar. Ada yang diingkari. Ya, kerana apa? Bila kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami Rajab wa Sya'ban dan Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami bertemu Ramadan. Bila bertemu Ramadan, tak tahu nak buat apa dah. Hanya boleh masuk Ramadan saja. Ya, stop setakat tu. Sebab tu kita berjumpa Ramadan. Lepas Ramadan dia pun hilang. Ya, dalam Ramadan dia tak boleh penuhi kehendak Ramadan itu. Ya, maka di antara doa-doa yang baik kita berdoa sebagaimana yang selalu diamalkan sebagaimana yang hadis daripada Ma'qul rahimahullah, ya, dia menyebutkan hadis ini daripada hadis daripada sahabat, daripada diriwayatkan daripada At-Tabrani, ya. Hadis ini masyhur dan ini, ya, salafus salih banyak mengamalkan hadis ini. Allah musallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Hadis At-Tabrani. Ya, yang ini kita semua hafal lah. Hafal lah. Ha? Kan? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Hadis ni At-Tabrani. Baik. Apa makna? Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sallimni li Ramadan. Bahagiakan ataupun sejahterakanlah kami untuk Ramadan ini. Maknanya minta kami sejahtera, sehat, supaya kami boleh bertemu dengan Ramadan. Satu. Maknanya ini sebelum Ramadan kita berdoa minta supaya kita boleh bertemu dengan Ramadan. Dan yang kedua, wasallim Ramadan ali, dan sejahterakanlah supaya Ramadan itu benar kami boleh memiliki dia dalam keadaan sejahtera. Bermakna supaya suatu ketika Ramadan ini, sebelum Ramadan kami dapat bertemu dengan Ramadan. Dah bertemu Ramadan, kami boleh beramal dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat sepanjang Ramadan ini. Bukan bila mari Ramadan, waktu tu lah gastrik mari. Mari Ramadan, waktu tu lah gout pun mari. Mari Ramadan, waktu lah sakit perut. Macam-macam semua mari time Ramadan. Sebelum ni elok aja. Kita tak mau. Dan yang ketiga, watasallimni watasallamhu minni mutaqabbala, dan kita minta Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala menerima segala penyerahan kita sewaktu kita buat di dalam Ramadan hari itu. Allah Ta'ala menerima daripada kita segala yang mutaqabbal, makna Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Jadi ini sebelum, itu ketika, dan ini selepas Ramadan, Allah Ta'ala terima pahala Ramadan kita. Maka ini elok kita berdoa. Setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita berdoa. Supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan. Bila kita bertemu Ramadan besok, kita dapat menguasai ataupun dapat menggunakan setiap inci Ramadan itu
untuk buat amal-amal yang diperintahkan, dan seterusnya semua amalan kita itu diterima selepas Ramadan. Maknanya selepas Ramadan kita akan bersama bila berjumpa, kita berdoa di antara kita, taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallah, kau terimalah. Itu sebab kita bila lepas Ramadan, kita hari raya, kita mendoakan taqabbalallah. Karena sebelum itu kita dah berdoa, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu satu doa yang elok sebagai persiapan kita. Yang kita minta pada Allah. Tak mau kita masuk Ramadan, kadar kita masuk saja. Tapi kita tak buat apa-apa. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua. Yang Nabi ajar sendiri. Yang Nabi ajar kepada kita apabila kita sampai hadis daripada Talqah bin Ubaidillah. Talqah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'al hilal. Nabi apabila dia melihat hilal, maknanya anak bulan. Tak kiralah anak bulan apa. Tapi bila Nabi mari ke anak bulan, maka Nabi akan berdoa, Allahumma akhillahu alaina bil amni bil imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah hilal rushd wa khair. Rawahu Tirmizi, dan hadis ini hadis hasan. Yang ketiga, yang kedua, doa yang Nabi selalu baca. Dan ini kita amalkan. Bila mari, katalah diisytiharkan, besok kita puasa. Ataupun besok tak, lusa kita berpuasa. Maka masuk saja malam yang pertama, bermakna malam satu. Hilal yang pertama itu, maka kita doalah, Allahumma akhillahu alaina bil amni ada dalam lafaz yang lain bil yumni wal imani was salamati wal islami baik. Ini yang nombor dua. Allahumma akhillahu alaina. Ya Allah, akhillahu alaina. Kau telah hilal masuk kami di dalam bulan ini. Bulan, seolah-olah bulan ini telah menjelma ke atas kami. Maka bila kami dah masuk ke dalam awal bulan ini, maka kami minta kepadamu supaya kami masuk bil amni, dalam keadaan kami ini tenang. Taklah bila mari je Ramadan kita jadi gelabah, tak ketawa hala, berasa Allah, ini tak boleh, tak cukup lagi, tak mau. Kita minta kepada Allah, kau masuk aku dalam bulan ini, masuklah dalam keadaan aku ni tenang, seronok, berasa semangat untuk benar menerima kedatangan bulan ini, iaitu bulan Ramadan ini. Wal imani, dan aku minta supaya kami minta bukan setakat kami ni aman, tapi dengan penuh keimanan. Karena berhadapan dengan Ramadan semuanya perlukan kepada iman. Orang yang tidak ada iman dia tak boleh puasa. Tak ada iman dia tak boleh qiyam Ramadan. Tak ada iman dia tak mampu untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebab iman
itu adalah perkara penting dalam Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala janji Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan, barang siapa yang menghidupkan qiyam Ramadan imanan, dengan iman. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semuanya iman, iman, iman. Maka sebab itu kita minta kepada Allah, Allahumma akhillahu alaina bil amni. Kami minta dalam keadaan kami tenang, kami aman dan kami beriman, ada iman. Wassalamah, dan kami minta kami sejahtera. Masuk bulan ini kami dalam keadaan sehat sejahtera. Kalau kami sebelum ini sakit, segera masuk Ramadan. Kalau sebelum ini merasa lemah-lemah, tapi masuk Ramadan kami salamah, kami tetap bersemangat, tetap aktif, giat untuk nak mengebut pahala Ramadan wal Islam, dan kami dalam keadaan menyerah diri, patuh, tunduk kepada segala apa yang kamu perintahkan. Ya Nabi, kamu cerita, kalau berbuka dengan tamar, kami tak akan cari benda lain, melainkan kami akan bertambah dengan tamar. Kalau kau suruh dalam Ramadan ini perbanyakkan tilawah, kami serah diri, kami tidak akan buat yang lain. Kami tidak akan tengok WhatsApp, kami tak mau tengok WhatsApp lagi. Yang kami nak tengok ialah tilawah Al-Quran. Kalau dia Nabi suruh perbanyakkan di Ramadan ini bersedekah, maka mari kami patuh perintahmu, kami banyak bersedekah. Maka ini yang kita minta. Rabbi wa rabbukallah, kau yang mentadbir kami, kaulah pentadbir kami, dan engkau jugalah Rabb bagi yang memiliki hilal ini, maknanya Rabbuka, ya ini hilal anak bulan ni bulan milik engkau, maka kau mentadbir dia, takbirlah kami. Kami minta juga apa yang baik ini. Maka inilah dua doa yang sepatutnya kita selalu ulang dan ulang. 14 hari saja lagi ni, insya-Allah. Boleh dah? Boleh. Okey, mari kita baca sekali. Hilang-hilang mengantuk sikit. Ya, kurang-kurangnya kalau tak baca dah, lepas ni lupa pun dah baca dah, kurang-kurangnya aku dah berdoa dah. Niat berdoa dalam hati ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma akhillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma akhillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Rabbi wa rabbukallah. Baik, insya-Allah. Yang bawah tu bila malam yang pertama, disediakan malam pertama yang lepas maghrib kita lepas maghrib malam yang pertama kita nak tarawih tu, baca yang tu, insya-Allah. Ya, itu doa yang sayuga. Ya, kita tak tinggal lah. Agak-agak jangan kita lupa lah. Baik. Itu persiapan yang pertama. Persiapan doa. Dan kita ingat, doa adalah kembar siam kepada ibadah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan kita lupa nak minta. Ya, kita minta kepada Allah. Kita dengar sahabat bagaimana mereka boleh, bila Ramadan mari, mereka boleh itu, boleh buat semua. Kita minta. Dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau beri nikmat. Seperti mana kau telah beri nikmat ke atas mereka. Iaitu sebagaimana sahabat-sahabat dulu dah dapat. Ya, para nabi, para sahabat dulu dah dapat nikmat. Mereka beribadat ini. Maka kita minta, bila kita sampai tak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau beri nikmat. Ya Allah, kalau mereka dapat nikmat Ramadan ini, ya, sehingga boleh melayakkan mereka masuk syurga pintu Ar-Rayyan, maka kau rahmati. Kau beri juga nikmat itu pada aku. Aku juga hamba-Mu, ya Allah. Aku juga makhluk-Mu, ya Allah. Aku beriman dengan Nabi-Mu juga, ya Allah. Kalau sahabat boleh dapat, beri pada aku juga, ya Allah. Minta dalam hati. Bila kita an'amta alaihim, mereka dapat nikmat sampai mereka dari Ramadan dapat nikmat Ramadan itu, maka kenapa nikmat Ramadan itu tak beri pada aku? Minta pada Allah. Allah Ta'ala semua minta. Jangan kita sombong dalam beribadat. Ya? Jangan kita sombong. Kalau kita tak minta, kita baca saja, kita baca gitu je kan, Fatihah kita baca gitu. Kat situlah kita minta pada Allah. Kau beri nikmat kepada mereka, beri juga nikmat kepada aku. Mereka sampai boleh masuk syurga, maka aku juga nak masuk syurga, ya Allah. Aku juga hamba-Mu. Ya? Kau suruh aku minta, aku nak minta. Beri kekuatan pada aku. Ramadan ni, aku nak Ramadan yang 100% aku boleh, ya, penuhi. Tak mau Ramadan ini sebagaimana Ramadan dulu yang aku buat ikut suka aku je. Ya? Kerana tujuan kita nak dapat Ramadan, nak masuk Firdaus kan? Haji Timah hantar Haji Syuib hantar tajuk, ya, bagaimana nak masuk, ya, surga Firdaus melalui Ramadan. Inilah. Ya, kalau nak masuk tu, kita minta pada Allah. Kita bangun tengah malam, kita baca, kita semayang. Bila sampai siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau, orang-orang yang telah dapat nikmat dalam beribadat, maka beri nikmat itu juga pada aku. Supaya aku boleh beribadat macam mana sahabat dulu. Bukan aku ni jadi tukang pemenuh bazar Ramadan saja. Ya, bukan aku ni hanya beribadat sepanjang awal aja. Lepas tu makin kurang. Tak mau. Terus sepanjang Ramadan. Baik, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ya, untuk kita mendapat Ramadan yang baik ini, untuk kita penuhi Ramadan ini, ya, dia, kerana Ramadan ini adalah satu event yang panjang, sebulan, ya, maka untuk terus-terus pergi masuk je memang dia, ya, payahlah sikit. Orang yang lari 100 meter je, tak ambil lebih pada masa seminit lebih pun, ya, yang laju sekarang berapa, 40 berapa second je kan, tak sampai 1 minit pun. Itu pun training dia punya lama kan. Training lama. Ini kan pula event kita ni panjang. Sebulan. Event panjang sebulan. Maka training dia pun patutnya kita dah training lama. Sebab itu, para sahabat dulu, salafus salih, mereka daripada Rejab dan Sya'ban, mereka dah start dah training. Ya, dengan tilawahnya, dengan qiyamnya, dengan apanya, mereka dah start daripada Rejab dan Sya'ban. Kita tiba-tiba mari Ramadan baru nak start. Ya. Terus je lari. Ya. Kalau tarik tali terus-terus pergi buka baju apa semua, siap tarik tali. Alamat krem lebih. Ya. Bukan setakat krem kat kaki, perut-perut pun krem. Betul tak? Jangan buat pasal. Jadi begitulah dengan Ramadan ini. Maka kita mulalah. Mulai hari ini, walaupun kita dah singkat, ya, mulai hari ini kita dah mula. Ya, Nabi, sahabat tanya, orang tanya Aisyah, bagaimana Nabi puasa? Maka Aisyah kata, aku tengok tak ada yang Nabi puasa paling banyak melainkan di bulan Sya'ban. Seolah-olah Nabi tak berbuka langsung di bulan Sya'ban ini.
Ya, maksudnya lama itu. Jadi kita hari ni dah habis dah 15. Kalau hari ni siapa puasa boleh terus lagi puasa. Tapi kalau dah break hari ni jangan puasa lagi. Ada larangan dah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa ada puasa malam, puasa apa ni masih puasa, hari ni pun dia puasa, teruskan, boleh puasa lagi. Tapi kalau dia dah break dah hari ni, tiba-tiba besok pula nak puasa, sudah lah, tak boleh lah. Ya, Nabi suruh dah. Selepas nisfu Sa'ban, selepas daripada separuh Sa'ban, maka dan tak ada tinggalkan untuk berdepan dengan Ramadan nanti. Supaya kita tak nampak jemu. Nanti mari Ramadan rasa macam panjang sangat. Baik. Malam-malam kita dah mula dah qiyam. Lebihkan. Ya. Jangan besok bagi Ramadan baru start, kita nak start. Malam pertama semangatlah. Malam kedua dah mula. Mari boleh 10 malam. Habis lah. Sebab kita tak biasa. Tak biasa. Jadi sebab itu, mulakan daripada sekarang. Mulakan daripada sekarang. Ya, begitu juga tilawah Al-Quran. Dari sekarang kita tilawah. Ya, mula dah start. Jangan mari Ramadan besok baru nak start. Cari barulah sapu. Ambil Quran, baru lap-lap balik, baru nak tengok. Tak. Dah buka dah. Kuat-kuatnya sekarang dah lancar dah. Buka je tengok tu pun, kita dah boleh tengok sikit pun boleh baca dah. Tapi kalau Ramadan baru nak start, dia hanya nak baca selalu pun dia jadi tak berapa nampak. Dia jadi lambat. Nak tangkap balik tu. Ya, jadi bila macam tu dah mula, hari pertama boleh 2-3 muka surat. Hari kedua dah kodok kurang, melalam. Ya, tak ada habis. Walaupun target nak habis. Dan ingat bahawa Ramadan bukan bulan puasa. Ramadan bukan bulan puasa. Ramadan adalah bulan Quran. Sebab itu Allah Ta'ala tak memperkenalkan Ramadan dengan puasa. Ya, Allah Ta'ala memperkenalkan Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihi Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkannya pada malam Lailatul Qadar. Padahal nak cerita mengenai Ramadan, nak cerita mengenai Lailatul Qadar, tapi Allah Taala mulakan kami turunkannya dengan pada Lailatul Qadar. Allah Ta'ala tak kenalkan puasa pun. Allah Ta'ala kenalkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Kemuliaan Ramadan ini bukan kerana puasa. Hebatnya Ramadan ini bukan kerana puasa. Puasa itu dia hanya, kalau pizza, hak roti bawah tu je. Tak dinamakan pizza, mereka ada roti bawah tu kan. Tapi nak menentukan pizza tu jenis apa, perisa apa, hak di atas tu. Maka hak di atas tu lah, ya, Quran dan sebagainya tu duduk hak di atas tu. Rasa cendawan ke apa, ke harga dia berapa, ke hak duduk di atas, bukan roti hak duduk bawah. Cumanya sebab nak, ya, kenapa puasa ini dia bergandeng dengan Al-Quran? Kerana puasa ini untuk mengawal, mengekang nafsu. Nafsu, puasa ini kita menyekat nafsu syahwat dan juga nafsu keinginan kepada syahwat, kepada makan, minum ini, Allah Ta'ala buatkan puasa. Dengan puasa ini, kita dapat kekang nafsu itu. Untuk apa? Bila nafsu puasa ini, nafsu yang itu kita dapat kekang, insya-Allah, ya, barulah nur hidayah Quran ini boleh dibawa masuk dalam seorang itu. Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Untuk apa? Puasa la'allakum tattaqun, mula kamu bertakwa. Dan Al-Quran ini hudan lil muttaqin, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nak jadi dia bertunjuk, mesti dah lawan nafsu. Buang nafsu-nafsu. Maka sebab itulah puasa itu dia mari. Tapi yang sebenarnya untuk dimasukkan Al-Quran. Maka mulianya Ramadan ini bukan kerana puasa. Mulia Ramadan adalah kerana Al-Quran. Ya,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Ta'ala sebut, ya, kami turunkannya pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Sehingga malam itu menjadi hebat, menjadi mulia. Maka manusia yang akan hebat, yang akan mulia, manusia yang sentiasa berdampingan, yang dia menjadikan Al-Quran itu adalah teman sejati dia. Maka bila kamu boleh memasukkan Al-Quran dalam kamu supaya kamu la'allakum tattaqun, hudan lil muttaqin, maka bila kamu, hati kamu, jiwa kamu dah jauh daripada nafsu, waktu itu benda ini boleh masuk. Maka sebab itu mulia seorang itu kerana Quran bersama dengan dia. Mulia Ramadan kerana Al-Quran. Maka insan kalau nak mulia, dampingi Al-Quran. Bila nak dampingi, muka pokok pangkalnya bermula Ramadan. Dan selepas itu, lari pada Ramadan, kita tengok orang itu betul tak dia dapat kemuliaan ataupun tidak. Tengok dia lepas Ramadan. Bagaimana dia dengan Al-Quran. Kalau walhasil balik asal, macam tu juga Al-Quran dia tinggal juga, bermakna dia gagal dalam proses pentarbiahan sebulan Ramadan. Tapi kalau lepas Ramadan, dia terus berterusan, dia masih dekat, rapat dengan Quran. Setiap hari dia tadabbur, setiap hari dia ni mengikut, mengamalkan. Maka inilah orang yang mulia. La'allakum tattaqun, tercapailah. Jadi kalau orang tanya, macam mana nak tahu orang tu dapat? Ya, kelebihan Ramadan dapat ke apa? Hasilnya, la'allakum tattaqun, ialah dengan dia hudan lil muttaqin. Dia menjadi orang yang sentiasa menjadikan ini sebagai petunjuk dalam hidup dia. Okay? Baik. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab itu, saya kata, benda ini nak masuk Ramadan, baru start nak buka, memang payah. Maka, walaupun begitu, jangan lupa minta kepada Allah. Kalau sahabat-sahabat dulu mereka boleh, kenapa kita tak boleh? Sahabat dulu mereka minta. Maka kita minta kepada Allah. Beri kepada aku ni tak berapa lancar. Aku ni baca apa, merangkak apa semua. Jauh lagi nak faham. Membaca apa teruk. Tak apa, minta kepada Allah. Allah Ta'ala boleh beri. Ya, kita tengok orang mu'allaf yang baru masuk Islam setahun, 2 tahun. Boleh baca lancar. Bagus. Saya ada satu ada murid yang dia masuk Islam. Lepas tu dia selalu mari kuliah saya apa semua, duk ikut apa semua. Dan bagus. Selalu ikut online apa semua. Dia pula sekarang tukang hantar kat kita. Ya, masuk dalam grup, hari ni ada kuliah apa semua, hari ni Dr. Firanda lah, apalah, dari Indon pun dia cerita ada kuliah ni apa semua, dia ikut dalam mengaji apa semua. Ya, last kali hari tu dia mari hadiah saya satu buku. Dia kata lah, Ustaz ambil Ustaz, saya dah baca dah buku ni. La ilaha illallah. Saya nak rasa malu. Dia, maknanya dia dah habis dah buku tu. Berikan saya. Ya, itu orang. Jadi kalau betul minta, kita ni dah berapa lama dah dia dan baca Quran, saya dengar dia baca Quran, dia Chinese, muda. Ya, baca Quran, Allahu Akbar. Tak ada rasa telur langsung. Cukup. Ya, dia betul-betul Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Isteri dia pergi test dah 2 bulan. Mengandung. Anak yang kedua, anak yang pertama dia tanya macam mana gini. Saya kata bila menganak berlahir esok buat begini. Maka bila anak yang kedua dia mengandung, baru test positif anak kedua, dah telefon saya, Ustaz, alhamdulillah isteri saya mengandung. Ustaz, ingat boleh ke Ustaz tolong nanti bila sampai masuk, ya, saya nak akikah anak saya. Cuma saya tak tahu lelaki perempuan sebab baru 2 bulan. Apa kata simpan duit dulu. Ya, sampai last masuk labor room, telefon lagi, Ustaz, sekarang isteri saya dah masuk ni, dah nak bersalin, ya, insya-Allah kalau dah bersalin nanti saya beritahu kat Ustaz. Tiba-tiba dia sampai dah dapat anak perempuan, Ustaz. Jadi
ekor kambing, kalau kira hari apa Ustaz? Saya pun kira ni hari sekian. Cukup hari ke-7. Dia kata, tolong Ustaz, bagi kau, nanti saya nak back in. Hak kita ni duk kira, tak apalah nanti ini cuma sunat. Ya, nantilah nak kenduri bila, nak akikah bila. Tapi dia dah, 2 bulan dia dah rancang dah. Kerana dia tu. Itu sebab saya kata, minta kepada Allah. Kita ajar. Apa saja nak ni, dia kata susah kot ni. Tak, kata minta kepada Allah. Dia amal sungguh. Kita yang tak amal. Cakap je pandai. Ya? Jadi itu. Jadi saya kongsi kepada tuan-tuan. Baik. Yang ketiga. Jadi saya yang pertama tadi, saya dah cerita dah. Berdoa. Dan yang kedua, yang kita mesti mulakan daripada sekarang. Dan yang ketiga, ya, untuk kita nak dapat beramal, ya, istighfarlah banyak-banyak. Istighfar. Kerana istighfar ini boleh menyucikan dosa. Selagi dosa ada pada diri kita, karat ada pada diri kita, maka selagi itu ran yang disebut, ran, dalam Al-Quran disebut ran. Selagi ada karat, maka kita tidak akan bergerak lancar. Tak boleh bergerak laju. Mari Ramadan besok ada je. Ya, orang lain boleh lari speed 110, kita 90 pun bergoyang. Ya, bubuh nak masuk gear, ya, nak buat 90. Loh. Cuma baru ni pengumuman kata tarawih boleh 8 rakaat, semua kat lega, tak ada siapa lawan pun. Semua tak ada orang lawan. Tak ada pula kata, kita mesti 20, kita ahli sunnah wal jamaah 20, tak ada. Ya, 28 semua kat setuju lah. Kalau kata naik 20, semua kat lawan. Kalau 8 pun kalau kita pun tak boleh nak speed juga lagi, Allah. Berapa lagi yang kita mau? Tapi yang penting bukan 8, bukan 10 apa. Tapi bagaimana Nabi dan sahabat, qiyam mereka panjang. Ya, disebutkan 1 rakaat mereka berdiri 100 ayat. Kita kalau 1 ayat, sekali tu imam pun belum tentu kekal. Ya, hak makmum dah tentu seorang. Ada saja sakit perut lah apa semua. Pening kepala, lalam tinggal tu imam. Walau bagaimanapun ingat. Ya, qiyam, pastikan jangan tinggal imam. Man qama Ramadan, ya, ma'al imam. Barang siapa yang qiyam bersama dengan imam, hatta yang sarifa, tinggallah dia selesai, husibalahu qiyamul laylah. Akan dikira baginya seperti dia qiyam sepanjang malam. Berapa imam bawa, ikut je. Kalau imam 20 lah petanggung. Jangan kau berhenti tengah jalan, tekan loceng, turun tengah jalan, tak ada. Tunggu sampai imam dah habis. Selesai, imam beri salam dah habis dah apa semua, barulah kita beredar. Maka Nabi kata, barang siapa yang berimam sampai selesai, hatta yang sarifa, hingga imam beredar, usibalahu qiyamul lailah, akan ditulis baginya, dihisap baginya, dikira untuknya seperti dia qiyam sepanjang malam. Maka sebab itu, jaga yang ni. Ini kita sering tengok, jangan buat. Orang yang dah mengaji, jangan buat. Kadang-kadang dia baca, dia semayang, ikut imam. Sampai tawitir, 2 rakaat dia ikut imam. Tinggal 1 rakaat dia cabut. Kononnya nanti dia nak buat. No. Apa masalah kau? Ya, kalau kau dah witir, cukuplah, witir lah. Witirkan habis. Nanti balik kau nak semayang lagi, semayang lah. Jangan buat witir lagi. La witrana fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Bermakna kalau dah buat witir, habis kan. Kalau imam tu buat witir, kita ikut imam sampai habis. Sampai witir. Tapi nanti nak bangun, nak semayang. Tapi kan ada yang jenis, bila tengah tu kata witir, dia tinggalkan imam kan. Bermakna, dia tidak ikut imam sampai habis. Dia rugi. Dia tidak dapat pahala seolah-olah qiyam sepanjang malam. Maka, jadi orang cerdik. Yang keduanya, bila kita nak masuk Ramadan ini, kena ada ilmu, persiapan ilmu. Ya,
Maka kita bertaubat, banyak kita istighfar supaya jangan sampai karat itu menjadi penyebab untuk kita malas beribadat di Ramadan. Ya, yang keempat. Cuba, ya, apa saja amalan yang sahih daripada Nabi dalam Ramadan ni buat. Jangan kira kecil ke besar ke. Ya, jangan kira kecil ke besar. Apa yang sahih daripada Nabi dalam Ramadan ni buat. Ya, berbuka, Nabi kata berbuka sebaik bersahur itu, ya, alat tamrah, di atas tamar, maka bersahur, jangan tinggal tamar. Tak lalu, bukan masalah lalu tak lalu, ke darah jalan juga, kerana ini sunnah. Sebab Nabi kata sebaik-baik sahur ialah dengan tamar. Bukan setakat berbuka aja, berbuka memang dengan tamar. Bersahur pun dengan tamar. Maka elok-eloknya ini nak puasa, nak berbuat, nak mari Ramadan ni, ya, kita sedekah tamar kepada kawan-kawan. Ya, yang tu supaya mereka ini berbuka dengan tamar kita, bersahur dengan tamar kita, apa pahala yang mereka dapat itu juga akan dapat kepada kita. Kan Nabi kata, ya, beri kita siapa yang menjamu orang berbuka puasa, ya, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang tu puasa tanpa mengurangkan pahala dia sedikit pun. Maka kita pastikan orang yang kita tu, kita cerita kepada dia berbuka mesti dengan tamar. Maka kita beri tamar. Tapi janganlah tamar yang 3 kilo RM1. Sekilo RM3 tu. Hak melekat itu pun semua. Kita pun tak lalu. Carilah majbul ke apakah yang ni sikit. Yang besar-besar sikit tu, yang dia tengok pun pecah liur. Dia buka beli sebiji, makanya segala pahala dia dapat pada kita. Tanpa mengurangkan pahala dia. Satu. Ya, jadi sunnah Nabi ajar Ramadan, buat, kita buat. Ya, suruh sahur. Ya, fadlu baina siyamina wa siyamul ahlil kita bitarkis bisahar, dengan sahur. Yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah dengan sahur. Jangan tak ambil sahur. Sahur bukan pukul 1. Pukul 1 tu bukan sahur. Sahur itu wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar, iaitu waktu di antara yang hampir-hampir masuk subuh. Habis waktu fajar, masuk waktu fajar. Itulah waktu sahur. Jadi lewatkan sahur itu untuk kita dapat kelebihan. Dan jangan lupa bangun waktu sahur selain daripada kita bersahur, tapi kita salat. Kalau kita rasa nak salat. Tetapi jangan lupa di waktu sahur itu banyak istighfar. Waktu sahur itu banyak istighfar. Dan minta kepada Allah waktu sahur itu di antara yang jangan tinggal, Allah matqi riqabana wa riqaba abaina. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada nar, daripada neraka. Karena bulan Ramadan ini Allah Ta'ala kata dia tiap-tiap malam membebaskan manusia, sebegitu ramai manusia pada tiap-tiap malam daripada api neraka. Maka kita minta supaya kita termasuk di kalangan orang yang dibebaskan, dikeluarkan daripada senarai ahli neraka. Minta kepada Allah pada waktu sahur itu. Jangan ingat nak makan, jangan ingat duk tu je. Sebelum tidur tu, duk ingat, bangun sahur besok, aku nak istighfar, aku nak minta keluarkan daripada ahli neraka. Kalau takut-takut nama kita tak tersenarai. Kerana Ramadan adalah bulan penuh keberkatan. Tetapi kalau tak dapat pengampunan, Ramadan adalah bulan yang paling celaka bagi orang itu. Kan Nabi mengaminkan doa Jibril. Di antara yang Jibril kata, celakalah orang yang masuk Ramadan tapi dia tidak dapat keampunan daripada Ramadan itu. Maka celaka orang tersebut. Ramadan bulan berkat, tapi kalau tak dapat keampunan, celaka gitu. Maka banyakkan waktu sahur
adalah waktu untuk wabil ashar hum yastaghfirun, pada waktu sahur, waktu yang serayu dia untuk seorang itu istighfar, minta keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berapa dah? Ya. Yang kelima. Ya, setelah kita berdoa tu, yang kelima yang sebagai akhir, ya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ya, kalau buka Al-Baqarah, kalau tuan-tuan boleh tengok Al-Baqarah, tengok ayat 185, itu menceritakan tentang puasa. Ya tak? Satu lapan lima. Kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Lepas tu dia pergi wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Sebenarnya ayat mengenai Ramadan ni dari atas lagi. Dari ya ayyuhallazina amanu 183 tu kutiba alaikumusiyam kan? 183 kita dah dia start dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat. Ayat 184 itu cerita mengenai puasa lagi. Lepas tu 185 cerita mengenai bulan Ramadan, syahrul Ramadan, ya. Bulan 185 tu cerita mengenai raya, bagaimana menyambut raya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridukum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bagaimana sebenarnya itu adalah mengenai cara menyambut raya. Ya, nanti kalau ada masa carilah siapa-siapa cerita mengenai ayat ni. Terang bagaimana menyambut raya. Baik, 186 itu masih lagi tentang puasa. Wa iza salaka ibadi. Ya. 187 ukhilla lakum lailatul siyam, mengenai malam boleh kamu bersama dengan isteri apa. Itu juga masih lagi mengenai puasa. Tetapi tengok 188. Apa ayat tu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, cara yang salah. Waktu dulu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Dan jangan pula kamu mengulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah pada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Baik. Boleh nampak tak kaitan ayat sebelum tiba-tiba mari ayat yang ni? Ayat 188 ni. Baik. Tadi cerita mengenai puasa kan? Tiba-tiba mari ayat 188 ni, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Seolah-olah Allah Ta'ala nak ceritakan, kamu puasa, bila kamu puasa, kamu tak makan. Kamu tak makan benda yang, walaupun benda tu halal, benda tu sah, benda tu, tapi bila puasa kamu berhenti tak makan. Nasi kamu tak makan, apa tak makan, melo tak makan, apa tak minum, apa semua. Kamu boleh tahan. Tetapi bila kamu berbuka, kenapa kamu boleh berbuka dengan dari sumber yang haram? Apa makna kamu puasa? Kalau kamu bila berbuka, kamu berbuka daripada sumber yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu makan daripada hasil, ya, kamu rasuah, kamu memberi rasuah, duit rasuah kah, duit judi, duit apa, duit yang kamu dapat dengan cara yang haram, itu yang kamu guna untuk berbuka. Apa beza kamu tinggal makan yang halal,
Ya, semata kerana itu tiba-tiba kamu berbuka dengan benda yang haram. Maknanya orang yang berpuasa dia kena jaga. Dah kalau kamu berpuasa Ramadan, kamu lepas pada itu kamu pastikan makan kamu daripada sumber yang haram. Yang halal. Kalau ada sumber-sumber yang haram, sudah berhenti, taubat, jangan buat. Kalau kamu berpuasa tapi rasuah dok buat juga, kamu berpuasa, kamu cari makan cara yang tak halal, kamu tipu sana sini apa semua, tak guna puasa kamu. Tak ada nilai puasa. Nuas puasa kamu tidak memberi apa sebarang manfaat kepada kamu. Hasilnya tidak, ya, kamu tak dapat hasil puasa yang sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi sebab itu kita bila kita mengaji ni, kita akan takut untuk ambil benda-benda yang bukan milik kita. Ataupun kalau yang bekerja yang ni banyak pencen dah. Kalau yang belum pencen dia tidak akan curi tulang ke apa. Kerana nanti dia nak berbuka dia tak tahu hasil yang tu halal ke tak halal. Jadi dia akan kerja betul-betul. Buat sehabis baik. Apa yang dapat tu pastikan yang betul-betul benar. Supaya bila dia berbuka, bawa balik beri makan anak isteri yang berpuasa untuk berbuka. Mereka berpuasa dengan sebenar-benar mendapat manfaat dia. Kalau tidak, walhasil balik hasil. Letih puasa, besok puasa bagi. Tahun depan puasa lagi kalau panjang umur. Tapi tidak ada nilai ataupun tidak ada penzahiran daripada Ramadan. Ya, tarbiyah Ramadan itu. Ya, jadi itu di antara perkara yang nak saya sampaikan pada hari ini. Saya rasa cukuplah, ya. Pukul 3 ni dah pukul 4. Dah cukuplah tu. Boleh ke Haji Suhaim? Boleh lah, panjang sangat. Kalau ada soalan silakan. Ada sila. Ya. Insya-Allah. Dan ya. Tahun-tahun sebelum ya. Tahun 8 dia berhenti. Imam terus sampai tahun 20. Ya. Lepas itu dia sambung witir dengan imam. Ya. Itu macam mana kira tu? Yang sepanjang malam. Akhirnya imam. Ya. Baik. Soalan daripada sahabat kita. Ya. Dia semayang sampai 8. Lepas 8 dia berehat. Dia tak larat. Maka dia tunggu. Tapi bila imam nanti start witir, dia bangun balik untuk witir bersama dengan imam. Supaya nanti bila imam beredar, barulah dia beredar setelah imam beredar. Dapat tak kelebihan? InsyaAllah. Ya, kalau mengikut itu, dia dapat. Tetapi dapat dia, kalau kita kerja, ya biasanya kong kan? Dia kira kong berapa kong. Ya, dia kira berapa. Jadi kita setakat 8, tapi dapatlah ya kelebihan bersama dengan imam tu dapat. Ya, dan ingat, salat sunat, kalau kita tak larat nak berdiri, boleh duduk. Boleh duduk. Ya, kita tak larat. Kita kata sampai 8. Tak ni. Boleh pergi duduk. Sayanglah. Tapi kita duduk. Nak baring pun boleh. Ya. Ataupun beritahu kat AJK masjid. Siapkan kerusi. Ya. Itu barisan orang yang ahli kerusi semua. Yang jenis berebut kerusi ni dia suka duduklah belakang tu. 20 orang berdiri. Dia semayang semua atas kerusi belakang tu. Padahal dia boleh berjalan kuat. Tak apa. Kerana semayang ni sunat. Ya, jadi kita akan saya kata ni ambil peluang walaupun ikut buat, walaupun yang tadi dia berasa dia tu dapat dan insya-Allah dapat, dia tunggu dapat. Allah Taala tak zalim, dia akan beri. Tapi alangkah baiknya kalau dia ikut semampu dia, tak boleh berdiri dia duduk. Wallahu a'lam bissawab. Dan satu lagi yang mungkin saya terlupa, Nabi dalam hadis qudsi ya Allah Taala berfirman, hadis daripada hadis qudsi Nabi, kullu amali ibni Adam,
setiap amal Ibni Adam itu lahu baginya. Illa siyam, melainkan puasa. Ya, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Hadis Bukhari Muslim. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala kata, semua amal anak Adam ini untuk dia. Dia semayang, itu untuk dia. Ya, dia bersedekah untuk dia. Dia berkorban untuk dia. Semua untuk dia. Lahu bagi dia, bagi dia, bagi dia. Illa siyam, mereka puasa. Puasa itu li, bagi aku. Kita puasa ni sebenarnya kita puasa untuk Allah. Bukan untuk kita. Wa ana ajzibi, dan aku akan memberi pahala. Aku yang akan beri. Maka kita kena tahu. Hadis ni sahih, Bukhari Muslim. Kita kena tahu. Puasa ni untuk Allah. Maka nak beri untuk Allah, boleh tak beri benda cincai? Layak tak kita puasa, sambil puasa tu tengok merata, yang bukan-bukan, telinga dengar yang bukan-bukan. Sedangkan ini nak persembah kepada Allah. Maka kena tanam benda tu. Bila kita puasa, kita nak buat benda yang tak baik, tengok benda-benda cepat-cepat kita istighfar, tak teruskan. Kerana apa? Kerana ini nak persembahkan kepada Allah. Soalan daripada online. Ya. Selain solat siang, lepas solat sunat, yang perlu dilakukan ada satu. Oh. Ya. Selepas 10 rakaat. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya habiskan yang tadi dulu baru saya jawab nah. Jadi ingat nah. Kita kadang-kadang kita puasa, lantak aku nak puasa benda sikit saya tak apa. Sedangkan puasa ini untuk Allah tu. Kita nak sedekah, nak beri benda tu kepada agung pun, kepada sultan pun kita pilih yang elok tu. Ya, derian yang lungguk 5 biji 10 ringgit kita tak beri, kita cari musangking ke apa yang nak beri. Ini kan pula kita nak persembahkan kepada Allah. Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku. Kamu buat je, ini untuk aku. Sebab itu pahala puasa ni Allah Ta'ala yang beri. Sebab itu bila kita berbuka, kita kata apa? Zahabat zama'u. Telah keringlah segala tekuk-tekuk aku ni. Wa zahabat zama'u. Wa bitalan lil zahabat zama'u, telah hilanglah penat aku ni. Wa bitalatil uruku, dah basah dah segala tenggorok-tenggorok aku ni. Wa sabatal ajru, dan pasti ada pahala insya-Allah dengan kehendak Allah. Sedangkan pahala yang lain tak ada dengan kehendak Allah, kerana dia dah skim dah, dia ada skema dia, buat gini dapat ni. Tapi pahala puasa itu insya-Allah dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala boleh beri kepada saya 10, tapi mungkin pada Dr. Rais 1000, mungkin pada sahabat 100,000. Sedangkan saya puasa 6.25, buka 7.5, Dr. Rais pun 6.25, 7.5. Saya mungkin dapat pahala 10, Dr. Rais 1000, sahabat 10,000, kerana kapasiti dia punya kualiti, ya, kualiti puasa itu tak sama. Maka sebab itu kita kena ingat bila kita puasa, aku nak serahkan yang terbaik. Aku tak mau takut beri benda yang tak baik, Allah Ta'ala tak pandang. Okey, wallahu a'lam. Dan balik kepada soalan yang pertama tadi, bagaimana, adakah solat-solat lain selain daripada solat itu? Baik, kembali kepada satu hadis yang pertama, hadis Aisyah yang menceritakan kata bahawa Nabi di dalam Ramadan dan selainnya Nabi solat sunat 11 rakaat. Nabi tak ada lebih pada tu. Sama ada di Ramadan atau selainnya, maknanya di luar Ramadan pun Nabi punya ibadat dia, solat sunat dia, Aisyah kata 11 rakaat. Sayugia, ulama bahas mana lebih aula, 11 rakaat
ataupun banyak rakaat tapi lama, ataupun 11 rakaat lama, ataupun lebih rakaat. Ada pandangan yang mengatakan seeloknya 11 rakaat saja, tapi 11 rakaat itu panjang. Bagaimana Nabi dan sahabat. 11 rakaat tapi bacaan panjang. Kita pula yang hafal yang tu je lah. Paling panjang pun Al-Ha. Itu kira panjang lah tu. Ya. Al-Ha paling panjang. Tak, saya kata saya lah, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan lebih dah. Al-Baqarah. Dr. Raid dia. Ya. Al-Baqarah selalu. Ya. Baik. Jadi, kalau kita semayang seorang, boleh. Semayang sunat ni, kita boleh buka mushaf. Tambah handphone ada kan. Buka. Biarlah kita seorang-seorang. Mungkin, ya. Dan ingat kepada perempuan. Sebenarnya bagi perempuan ni tak perlu pun untuk dia pergi masjid ke apa tu. Di rumah tu lagi. Kerana solat bagi perempuan ini aula di rumah. Ya, aula di rumah. Tapi kalau di rumah tu dia rasa tak boleh. Di rumah, baru 2 rakaat pun dah bergeloyang dah semua duk teringat ni tak jalan. Saat lepas 2 rakaat tepung bungkus, lepas 2 rakaat kuih gomak, lepas 2 rakaat duk berat gitu je, misalkan tak jalan, pergi kat surau boleh, silakanlah. Tapi kalau boleh di rumah ataupun kita sendiri kita semayang, bukalah, boleh. Ya, sambil itu kita boleh baca Quran sambil kita semayang tu ya. Baik, jadi kalau kata tak mau, nak, boleh tak kalau nak ditambah solat-solat lagi? Boleh. Ada pandangan yang katakan boleh berdasarkan kepada hadis yang kedua, salatul lail masna. Solat malam ini 2. Jadi 2, berapa 2? 2 lah. Berapa? Lagi kau nak buat 2? Lepas 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin lagi. 2 lagi. 2 lagi. Berapa dah? 40 rakaat. 40 lah. Asalkan 2. Jadi kalau soalan tadi, ya, boleh tak? Ada ke tak solat-solat yang boleh? Yang kalau sekiranya selain daripada qiyam Ramadan, dan kita aja yang kata solat tarawih. Sebenarnya tak ada pun istilah solat tarawih itu. Ya, qiyam Ramadan. Sebab tu hadis, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan. Jadi Allahu Akbar tu niatnya qiyam Ramadan. 2 rakaat. Sampai 8. Campur pula dengan witir. Ya, tapi kalau kita rasa lagi, nak qiyam lagi, silakan. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Jadi itu jawapannya untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kalau ada 2 imam. Imam pertama sampai 10. Imam yang kedua sampai 20. Maknanya dia tukar driver. Boleh macam mana? Asalkan kau dalam bas yang sama, driver berbeza, tak apa. Matlamat kau nak pergi Terengganu. Ya? Imam driver dia tak kira driver mana pun. Kau jangan tunggu tengah jalan je. Sampai kat mentakap dia berhenti, kau turun. Bermakna kau tak sampailah ke Terengganu. Ya? Sampai kat tu RNR. Imam driver pertama turun. Lepas tu naik driver yang kedua, tukar. Driver lain pula. Kau masih duduk di nombor 34 tu. Seat 34 tu ataupun bergeraklah mana seat kosong. Tapi dalam bas yang sama, BJD 3434, sampailah ke Terengganu. Jadi, kalau soalan tanya tadi, bagaimana imam? Selagi dia di dalam solat itu yang sama, masjid itu yang sama, dia dapatlah bersama dengan imam. Walaupun imam dah bertukar. Wallahu alam. Bersedekah dalam bulan puasa ni. Ya. Dia pahala dia dalam banyak-banyak dia kan. Besar pahala dia kan. Ya. Baik. Ya. Amalan di luar digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Itu ada hadis yang meriwayatkan. Amalan biasa kita buat di luar Ramadan digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Tapi di Ramadan ini digandakan lebih daripada itu. Sehingga lebih daripada apa?
lebih daripada 1000 kali ganda dan seterusnya. Sebab itu, pada malam Lailatul Qadar digandakan 1000 kali. Ya, jadi Ramadan ni kan saya kata tu, kenapa kelebihan keistimewaan Ramadan tu? Kerana ini. Kerana kelebihan bulan Ramadan ini turun Al-Quran ini, bahawa dia cukup besarkan. Ya. Jadi offer dia tu gila-gila. Kerana hebatnya tu. Ya. Bila hari kita 31 Ogos, offer macam-macam. Semua Giant buka offer, ini buka offer sepenuh Ramadan. Proton pun less bagi ni. Bagi ganda ada rebate kan. Apa semua. Apatah lagi, ini adalah kalamullah. Maka offer dia gila-gila. Jadi kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala boleh gandakan seberapa banyak yang dia mahu. Maka sebab itu Ramadan ini yang digelarkan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala sekali itu Syahrul Mubarak. Apa makna berkat? Berkat ialah ya kebaikan yang tidak putus. Itu makna berkat. Kita selalu kata berkat kan? Maksud makna barakah itu ialah kebaikan yang tidak putus. Banyak. Bersambung. Jadi ya, bukan dekat dunia, sampai ke akhirat. Jadi rebutlah peluang Ramadan ini. Sahabat-sahabat bila Ramadan, Nabi bersedekah di Ramadan seperti angin bertiup. Maknanya, ya, nampak dah ke sana dah. Cepat je. Tak ada kekal dalam poket Nabi. Terbanglah. Cepatnya Nabi bersedekah di bulan Ramadan ini. Jadi jangan tinggalkan pahala, bersedekahlah, banyakkan bersedekah di bulan Ramadan. InsyaAllah. Jadi itu kelebihan. Dan kita ingat yang cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Tanazzalul malaikah. Pada malam tu turun para malaikat. Warruh dan Jibril. Jibril malaikat tak? Malaikat tak? Malaikat. Kenapa turun para malaikat dan Jibril? Patutnya dah turun malaikat. Tak lah, maksudnya termasuklah tu. Kenapa nak disebut asing? Ya. Maksudnya hebatnya malam itu, mulianya malam itu, ya, serupa kita katalah semua dif-dif kehormat turun, ya, diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Padahal dua Yang Pertuan Agong dia terhormat dah. Nampak? Maksudnya malam itu, ya, siapa yang paling besar semua ada. Malaikat yang paling besar sekalipun turun untuk merayakan. Tiba-tiba kau tidur mampus yang malam tu. Kau orang ke beruang? Ya tak? Semua orang mari merayakan malam yang besar tu. Tiba-tiba kau boleh selama pada aja buat kerja, bergebang apa semua, satu kerja, satu amal ibadah lah. Cukup dah ke pahala kau nak balik, bawa balik besok? Ya. Dan saya ingat, ya, tolonglah rumah kita lah dalam bulan Ramadan, ya, kalau boleh tak payah pasang TV. Ada benda-benda menarik, ada benda menarik, tapi tak menarik tu lagi banyak. Kalau boleh tutup, tambah malam-malam. Kerana malam malaikat tidak akan masuk. Kalau malam tu jatuh Lailatul Qadar, kalau di rumah yang ada patung, ada gambar, malaikat tidak akan masuk. Waktu itu tengah kita duk tengok apa yang bukan-bukan dalam tu, kerana TV, walaupun foreign Islam, dia break sekejap, mari pula gambar hal lain. Time tu lah naik gambar tu. Allahu Akbar. Salam. Kesejahteraan yang patut kita dapat, Allah Ta'ala tukarkan dengan laknatullah alaih. Waliyazubillah. Patut kita dapat salam pada malam itu. Salam.
kesejahteraan yang akan disampaikan oleh para malaikat. Tiba-tiba malaikat tengok ada gambar kita, malaikat nak beri salam ke? Dia patah balik gitu je. Waliyahzubillah. Jadi sebab itu, kita faham. Sebab tajuk hampa cerita, suruh nak Firdaus ni, Pak Hajimah. Kalau tidak, saya tak cerita macam tu. Nak Firdaus. Jadi, tutup. Kalau boleh, kita tengok lama dah TV ni. Sebulan ni, kalau boleh. Ya? Tak payahlah nak tengok apa-apa. Ya? Aja. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nabi kata, Nabi tegur, ada sahabat yang mari ke rumah Nabi, cerita ke Aisyah, ya. Tanya mengenai bagaimana Nabi beribadat. Akhirnya mereka buat kesimpulan, ya. Kami akan beribadat, tak akan tidur-tidur. Kami akan membujang, tak akan berkahwin. Kami akan puasa, tak berbuka. Akhirnya Aisyah balik, bila lepas dia orang balik, Aisyah cerita tadi sahabat mari gini. Maka Nabi panggil balik dia orang tu. Nabi kata, aku solat tapi aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Malah aku mengahwini mana-mana wanita. Man wariba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang jauh daripada sunnah aku, maka bukan daripada aku. Ya, maka dalam beribadat ini buat semapa fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah tu ikut kemampuan kita. Tetapi jangan sampai nak, kalau kata malam tu tidurlah. Ya, tidurlah. Tetapi kalau boleh sedikitkan tidur. Ya, banyakkan beribadat. Berbeza supaya ada perbezaan di saat bukan malam Ramadan. Di mana bukan bulan Ramadan, banyak tidur, sedikit ibadat. Tukarkan sikit tiun dia, kita banyakkan beribadat, sikit tidur. Begitu. Tapi tidurlah. Ya, jangan sampai tak tidur langsung. Ya, tidurlah. Ikut kemampuan kita. Dan insya-Allah kita akan dapat. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan sejahteralah kita dapat dia sampailah terbit fajar. Jadi mulai daripada maghrib kalau tu kita buat. Dan walaupun kita cerita malam tu pada malam ganjil, tapi Imam Nawawi, ya, di dalam kalau kita buka Umdatul Ahkam, ya, buka dalam Umdatul Ahkam, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi tulis, dia akan himpun semua hadis-hadis mengenai hadis Bukhari Muslim. Dan selepas daripada bab puasa, dia masuk bab mencari Lailatul Qadar. Lepas tu masuk bab mengenai iktikaf. Maka dia bawa pandangan-pandangan hadis mengenai malam ganjil ini dan cara mengira dia tu. Jadi mengira dia tu pun sebenarnya kalau ikut tu baik genap baik ganjil, dia akan jatuh cara kira dia. Ya, kalau kira dari depan dia akan jadi ganjil. Tapi kalau kira dari belakang dia akan jadi genap. Jadi yang dari belakang tu pula dia jadi ganjil. Ya, kalau kita kata malam 30. Ya. Kalau kira dari belakang itu kira malam ganjil lah. Tapi kalau kira dari depan dia jadi 30 genap lah. Faham tak? Jadi itu dia ada perbahasan. Imam Nawawi pun membahaskan benda itu. Cuma tak maulah kita tak, saya cuma timbulkan itu. Seloknya 10 yang tak akhir itu. Jangan duduk kira genap ganjil sangatlah. Okey? Baik, wallahu alam. Panjanglah kot. Ni tu. Ada soalan ke? Ada apa? Soalan ada lagi. Tak ada, alhamdulillah. Okey nah? Baik. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Dan mudah-mudahan ya kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala memberi nikmat untuk kita beribadat yang terbaik
sepanjang riwayat hidup kita ini dan di dalam Ramadan yang nak mari ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan umur kita supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan ini. Itu yang kita harapkan. Ya, berilah kepada kita peluang untuk kita mendapat Ramadan sekali lagi kurang-kurangnya. Ya, tahun depan kita berdoa pula supaya dapat lagi keberkatan, dapat lagi jumpa dengan Ramadan. Tapi untuk tahun ni kita mintalah kepada Allah, berilah peluang kita sekali untuk kita bertemu Ramadan ini, dan bukan setakat kita bertemu Ramadan, tapi supaya kita dapat beribadat dengan sebaik-baiknya sepanjang Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih tu minta ampun maaf. Kalau ada salah silap, minta dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.